Adakah Ibn Arabi mendapati ciri-ciri tukang sihir? Rasulullah dah sebut clear. Siapa yang belajar ilmu perbintangan, maksud dia bukan ilmu falak. Ilmu falak dia dalam Quran. Ilmu nujum lain, astrologi lain, astronomi lain. Astronomi halal, astrologi haram adalah sihir. Siapa belajar ilmu astrologi, dia telah belajar sebahagian daripada sihir. Zada mazad, makin dia tambah, makin tambahlah sihir dia. Ini hadis yang sahih, tak ada dipertikaikan langsung. So tak ada khilaf lagi tentang belajar astrologi. No khilaf. Belajar okey, kan? Amalkan tu. Tahu, kita kena tahu sihir. Kan? Untuk kita tentang. Kalau orang tak tahu, macam nak tentang. Kemudiannya, man ata arrafan. Siapa yang jumpa arraf fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Salatu 40 yawman. Sesiapa yang jumpa arraf. Arraf ni siapa? Kalau buka kamus, munajjim. Siapa yang jumpa astrologer, tanya dia dan percaya pada dia jawab, solat tak diterima 40 hari. Okay. Maka siapa yang datang jumpa awak kata, kalau tengok entah punya birthday ni dengan kedudukan bintang-bintang tertentu, akan jadi benda-benda macam ini kalau anda buat. Itu araf tu. Jangan tanya dan jangan percaya. Kalau berlaku, macam mana? Sahabat pun pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana diorang ni kata benda-benda boleh betul kadang-kadang ya Rasulullah, kan? Nabi pun menjelaskan lah, ialah Allah turunkan satu amr, turun kepada para malaikat. Lepas tu malaikat, ada orang yang curi dengar di kalangan syaitan. Bila pencuri dengar ni disampaikan kepada ejen di dekat dunia, tukang-tukang sihir ni. Dia orang jual informasi, kan? Dia ni kongsi gelap information. Itu mahal di kalangan mereka. They sell information, intel. Sebab kita ni nak rahsia. Dia nak tahu pasal dia ni, nak tahu pasal dia ni, macam nak sihir dia, macam nak buat dia jatuh cinta kat aku. So jin-jin ni, dia orang kumpul banyak maklumat. So bila kita minta, dia orang akan connect each other. Kau ada maklumat pasal Mamat ni tak? Kau ada maklumat pasal ni, Minah ni tak? Dia kasih lah. Tu yang tukang-tukang sihir dia orang tahu. Tapi ada benda je pun tak tahu. Sebab bila, yelah, kita ada firewall lah. Qala Rasulullah SAW. Ini ketika Sayyidina Ibrahim meninggal, anak Nabi. Kan? Berlaku gerhana kan? So ada orang kata, oh gerhana berlaku sebab anak Nabi meninggal. Nabi cepat-cepat patahkan that superstition. Nabi kata, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda daripada tanda-tanda Allah. Dia tidak gerhana dengan matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Nabi nak putuskan that connection. Itu wifiq, kalau orang nak faham. Wifiq ni, diorang tak percaya bintang ni menentukan apa berlaku dalam bumi. Jangan salah faham. That's not what they believe in. Diorang percaya bintang dan bumi ni adalah bagai cermin kepada satu sama lain. Faham? So itu, apa dia? As above, so below. Itu dipanggil correspondence. Kalau terjemah bahasa Inggeris, the law of correspondence. Itu wifiq. Yuwafiq, kan? Wifiq. Dia fit. So you not understand what is happening on earth, you have to look up. You want to understand what is going on upwards, you have to look down. As above, so below. As below, so above. Freemason juga ni, dia orang punya akidah. Sebab pada dia orang semua adalah satu. You faham satu, you akan faham semua. Tapi peta kejadian alam ini adalah pada langit, dia kata. You know how to read the langit, you know how to read the dunia. Correct, because it corresponds to each other. Nabi dah putuskan cepat-cepat. Awak nak tahu abjad tu pun dibahagikan berdasarkan 4 unsur itu. Ada huruf api, ada huruf air, ada huruf angin, ada huruf tanah. Lepas tu nama-nama Allah pun ada nama-nama Allah yang keapian, ada nama-nama Allah yang keanginan, keairan. Jadi awak hanya boleh patut zikir yang sesuai dengan awak punya nature. Kalau awak keairan, awak kena cari nama-nama Allah yang keairan, dan nombor berapa banyak kali awak nak zikir kena korespon dengan nombor nama awak. Awak tahu tak, amalan ni sudah diamalkan oleh golongan Greek sebelum lagi kedatangan Rasulullah SAW. Soalannya mana dia orang dapat? Ada 2 possibility lah, sama ada Nabi-Nabi dahulu sebelum Nabi, ataupun daripada syaitan lah. There's no other possibility. Atau daripada kreativiti kepala otak dia orang sendiri. Okey. Ada orang tanya saya, Ustaz, apa masalah dia? Kalau kita tengok nombor nak kahwin contoh, kan? Mamat nombor 46, Minah nombor pun 46. Oh, ni sesuai kalau kahwin ni.
Sebab ada correspondence, ada wifq. Dia kata, ini tafaul, apa masalah dia? Tafaul tu apa? Bersangka baik. Tak apa, ini soalan. Kita jawablah. Pada saya, itu adalah tatayur, sama dengan tatayur. Dan Nabi kata, tatayur tak ada dalam Islam. Ada dalam hadis Bukhari, Nabi kata, man tatayyara, falaisa minna. Tatayur apa tatayur? Orang Arab ni, dia bila nak pergi travel jauh-jauh, dia akan ambil burung, dia akan campak. Kalau burung tu terbang ke kanan, dia kata, oh ni good omen. Kita teruskan perjalanan. Kalau burung tu terbang ke kiri, oh ni bad omen. Kita jangan. Kalau campak burung meninggal, lagi jangan buat apa-apa lah. Kan? Itu dia guna burung. Masalah dia, apa kaitan burung terbang ke kanan dengan perjalanan awak? Nampak? Dia cuba nak kaitkan tu. Tapi kaitan tu tidak ada kaitan sebenarnya. There is no connection. So, apa kaitan nombor wanita dengan nombor lelaki kalau sama? Apa kaitan ni sebenarnya? So, saya tulis dekat sini, ia bermasalah kerana memasangkan musabab dengan sebab yang tidak betul. Siapa buat tatayur ni, dia akan memasang-masangkan sebab musabab yang tak kena. Oh, dia sakit perut. Oh, sebab semalam ada pokok tombang. Cuba bayangkan, kalau kita saling memasangkan sebab dengan musabab yang salah, apa jadi dengan alam ni? Rosak kehidupan kita. Oh, yang ini rezeki bagus sebab dia bila bangun pagi, dia akan buat push up. Contoh. Apa akan berlaku? Walaupun mungkin ada perkaitan secara halus. Dia sihat lah, bangun pagi sihat. Tapi, huru-hara alam ni kalau kita buat begitu. Sebab tu, Islam ajar kita cari sebab yang betul kepada musabab yang betul. Jangan sembarang-sembarang kaitkan. Contoh, kalau duduk dekat ambien rumah, perempuan tu akan kahwin lambat kan? Atau buka payung, ulang masuk rumah kan? Sampai hari ni orang tak faham benda tu. Tapi orang buat. Inilah kapasiti manusia untuk melakukan sesuatu walaupun melanggar akal dia sendiri. Kapasiti yang sebenarnya tidak baik. Kalau tak faham, jangan buat. Kalau tak nak kata salah, tak ada masalah. Tapi tak jangan buat. Kenapa buat? Nabi dah jelaskan tafaul apa. Nabi kata, al-fa'lu wa al-kalimah at-taibah. Hadza huwa al-fa'l. Nak bawa good omen, nak bawa barakah, cakap benda baiklah. Jangan main-main nombor. Jangan tengok muka, kena muka dia ni. Boleh bar, yang tu bujur. Ni kalau kahwin, anak cantik keluar ni. Dan, ni lahir dari sini, ni kena ni kalau tengok rasa-rasa. Janganlah main benda tu. Kita tak perlu pada skala ni. Sebab kalau silap, bahaya. Abijad, Ibn Abbas sebut jelas, inna qauman yanzuruna fin nujum wa fi hurufi abijad. Qala ara ulaika qauman la khalaqa lahum. Ibn Abbas ni ulama sahabat, betul? Dia faham astrologi berkait dengan huruf. Sebab memang betul. Awak cuba tanya mana-mana tukang sihir, ada tak amalan wafak yang tak ada kaitan dengan astrologi? Mesti ada. Ya, dia mesti ada. Ibn Abbas tidak tahu ke bahawa ini adalah ilmu wali-wali untuk kenal Tuhan? Betul? Ibn Arabi kata ini ilmu awliya kan, ilmu karamah kan? Ibn Abbas tak tahu ke? Ibn Arabi lebih hebat daripada Ibn Abbas. Ini saya bawa asar yang sibuk, yang kita ada rekod dalam tradisi keilmuan Islam, yang sibuk dengan abjad ni, alif lam mim maksud dia berapa lama umur umat Islam, yang sibuk dia Yahudi dulu. Tapi riwayat ni tak adalah sampai level sahih. Maybe daif. Kan? So Ustaz Nur Hidayat kritik lah, ini tak ada bukti lah. Tapi saya ada supporting evidence. Saya ada supporting evidence menunjukkan bahawa memang Yahudi ni memang sibuk dengan abjad sebelum kedatangan Islam lagi. Kita ada bukti. Dalam ilmu Yahudi dipanggil ilmu gematria. Gematria. Gematria ni wafa'ah. Tapi Yahudi punya. Tengok gematria Yahudi dengan abjad Arab. Sama ke tak sama, saya tanya. Siapa nampak sama, bilang saya dekat mana sama. Ni dah ada sebelum Rasulullah datang dah abjad ni. Abjadun haus hati kaliman sa'fas qarshit sakhd do zor. Itu dia kumpulkan lah. Tengok gematria. Alif ba gemal dalal. Abjad dah tu. Alif ba jim dal. Hati, tu ada beza sikit. Hati ada juga tu, ta dengan ya. Lepas tu kaliman tu ada kaf,
lam, mim, nun. Sama pula tu. Cerita. Jadi kita ada bukti bahawa ia datang daripada, tapi pun bukan datang dari Yahudi. Yahudi pun ambil daripada orang lain. Usul-usul dia datang kepada musyrikin. Nanti saya tunjukkan. Okey. Kalau Yunani pula, Greek, ancient Greek, dia ada Aesop Sephi. Aesop Sephi tu wafat dia orang. Tengok sama tak? Alpha, beta, gamma, delta. Perasan tak itu abjad sebenarnya? Alif, alif. Okay. Beta, bat, ba. Okay. Gamma, jim. Delta, dal. Abjad. Kaliman pun ada juga. Tu. Apa, lambida, mu, nu. Kaliman. Aturan dia pun sama tu. Dia kena atur begitu sebab dia ada nombor dia. So dia adalah tukar-tukar sikit. Cina ada lain sikit, India ada lain sikit. Tapi ada persamaan. So macam mana dia boleh trace balik? Dia Yunani dah buat dulu dia ni. Bukan Yahudi je. Ni Syiah pula. Syiah, Jafar dan Gematria. Jafar ni ilmu, kalau buka kamus, Jafar ni ilmun yubhathu fihi anil hurufi min haitsu dilalatiha ala ahdathil alam. Tengok. Jafar ni ada ilmu yang mana dengannya, dengan huruf-huruf itu kita memahami dan mencari petanda tentang kejadian-kejadian alam ini. So, you nak baca masa depan dengan aturan huruf-huruf tersebut. Itu ilmu Jafar. Ilmu Jafar ni Syiah dapat daripada siapa? Ada pengakuan daripada Syiah sendiri. Ini daripada kitab Al-Kafi oleh Al-Kulaini. Qala qultu wa mal Jafar? Qala wi'a'un min adim ni daripada kulit binatang. Fihi ilmun nabiyyin wal wasiyyin. Wa ilmu ulama alladhina madaw min Bani Israel. Dia mengaku. Qala qultu inna hadha huwa al-ilm. Qala innahu al-ilm wa laysa bizab. Okey. See dekat bawah ni saya sengaja kekalkan ni, kalau tak saya crop je. Ni riwayat yang mengatakan Quran yang kita ada tak cukup. Fatimah ada Quran lebih yang ada pada Syiah. Okey, so Jafar ni dia mengaku datang daripada siapa? Madaw min Bani Israel. So kita dah jumpa sanak dia ni. Percubaan Ustaz Nur Hidayat berdalil dengan kalam ulama. Okey. Adakah di sana bukti bahawa Imam Ghazali, okey, dia kata Imam Ghazali amalkan wafat. Kita minta bukti. Mana bukti? Pada muzakarah yang awal ada isu tentang wafat dalam kitab Al-Muqidh min ad-Dhalal. Saya kata Al-Muqidh min ad-Dhalal tu dalam tu Imam Ghazali menentang wafat. Dr. Aiman kata Imam Ghazali menyokong wafat. Saya perasan dua-dua salah. Saya pun salah, dia pun salah. Sebenarnya kalam tersebut neutral. Imam Ghazali tak kata dia sokong, dan dia tak kata dia tentang. Dia hanya kata benda ni mujarrab. Apa makna mujarrab? Tested to some people. Tak apa mana dia setuju. Macam sihir pun mujarrab. Tested and it works. Kalau saya kata sihir mujarrab, adakah bermakna saya buat sihir? Tak. Dan saya sokong sihir? Tidak. Jadi Imam Ghazali tidak menyokong dan tidak menentang. Dia tengah bercakap tentang benda lain. Dia tengah kritik orang-orang yang tak percaya alam gaib dan sebagainya. So kalau awak balik buka, memang saya silap, saya mengaku saya buat silap. Okey. Tapi sampai sekarang tak ada bukti Imam Al-Ghazali pengamal wafat. Kitab-kitab yang dinisbahkan kepada Imam Ghazali itu, sesiapa yang ada bukti ia sahih penisbahannya, sila bawa bukti. Bahkan ada bukti yang ia tidak betul kerana dalam tu ada sebut nama Imam Ghazali. Okey, Al-Ghazali wahaza mengamalkan wafat dalam kitab-kitab wafat ni. So siapa yang tulis? Takkan Imam Ghazali yang tulis. Ya, ada banyak lagi petanda yang menunjukkan bahawa itu bukan tulisan Imam Ghazali. Baik. Lepas tu Ustaz Nur Hidayat dakwa Imam Syafi'i belajar ilmu Jafar daripada Imam Abu Hanifah. Jika pun benar yang haram adalah mengamalkannya, bukan ilmunya. Kalau benar pun. Tapi kita minta lah mana bukti. Tak boleh dakwa je. Menyatakan sesuatu itu mujarab. Okey, apa hujah bahawa kalam Ibn Abbas tidak boleh diambil secara mutlak? Dia kata kalam Ibn Abbas tu okey, tapi tak boleh ambil secara mutlak. Why? Why can't you take it mutlak? You ada dalil lain yang boleh balas dalil tu? Kalau tak ada, your statement has no meaning. Percubaan Ustaz Nur Hidayat berdalil dengan kalam ulama. Begitu juga dengan percubaan Imam Syaukani. Dia bawa satu kisah Imam Syaukani ni, ada satu syekh dia ni amalkan wafat.
Maka Imam Syaukani tengok, wah, banyak benda-benda ajaib berlaku. Maka Imam Syaukani pun try. Macam tadi je lah. Saya pun hampir-hampir nak try sebenarnya. Sebab kita nak tahu benda ni works ke tak kan. Tapi saya cadang tak payahlah. Orang-orang yang lebih besar dari kita dah try dah. Dan dia kata memang betul berlaku. Tak payah. Saya juga baru jumpa seorang di Malaysia ini yang, ialah orang yang alim. Dia pun mengaku dia pernah try. Bila dia try tu, adalah benda yang datang. Ada benda yang datang. Memang jadi. Dan dia kata dia menyesal lah buat benda tu. So tak payah nak try. You don't have to try. Okay? Sebab dia ada kesan. Once you dah open the door for them, susah nak tutup balik pintu tu. Apakah hujah Ibn Hajar Al-Haythami dalam menerima wifat dan rijal al-ghaib? Okay. Ibn Hajar Al-Haythami ada antara dua fatwa dia yang boleh dipersoalkan, boleh diperiksa kembali. Dia kata wifat ni okey, boleh diamalkan. Dan dia juga kata rijal al-ghaib tu memang ada. Rijal al-ghaib ni adalah yang menguruskan alam ni, diberikan mandat oleh Allah. Kita tanyalah mana bukti. Bila cek fatwa hadisiah tu memang dia tak bawa dalil. So, tak boleh lah. Padahal kita ada nas daripada Rasulullah. Ya. Ini benda gaib. You nak isbat, you kena bawa nas. Okay? Ini semua ahli sunnah sepakat. Sebab kalau tak, habis. Alam gaib ni semua orang boleh dakwa-dakwi. Kemudian, harus dibezakan kalam ulama dengan hujah ulama. Okay, ini saya dah cerita tadi. Bila kita kata ada khilaf dalam sesuatu isu, adakah semua pandangan dalam khilaf itu pada dataran yang sama? Maksud dia, adakah semua dari segi strength itu sama? Hadis setakat ada khilaf. Mana ada isu tak ada khilaf? Betul tak? Maka adakah semua khilaf itu pada dataran kesahihan yang sama ataupun pada dataran credibility yang sama? Sudah tentu tidak. Jadi kita kena amalul akal lah bila nampak khilaf. Jangan, ada khilaf. Kajilah. Sebab bila kita cek kadang-kadang ada pandangan yang memang tak kuat. Tapi bila kita kata tak kuat, bukan kita hina ulama' tersebut. Kita letakkan ke tepi dan kita ambil yang lebih kuat. Sebab akhirnya kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul. Ulama' membantu kita untuk memahami Quran dan Sunnah. Tapi mereka tidak maksum. Sejarah Kabalah dan kaitannya dengan tafsir Batini wujudi. Kalau awak nak tahu tafsir Batini, Yahudi dah termasuk longkang tu dulu. Kan Nabi kata kita akan masuk lubang biawak kan? Sama seperti Yahudi masuk, Nasrani masuk kan? So, kalau awak tengok, Kabalah ni, dia adalah tafsir batini kepada Taurat. Kabalah ni mereka mendakwa bahawa Taurat yang diturunkan tu adalah untuk orang awam. Tapi ada orang khas yang dapat ilmu direct daripada Nabi Musa yang tidak tertulis. Itu yang dibagi Qabilah. Dia terima ilmu tu. Qabalah. Bukan kitabah. Qabalah. Diorang saja yang tahu dan diorang turunkan ilmu tersebut. Kalau awak tengok Kabalah, memang tak terpisah daripada astrologi, memang tak terpisah daripada wafak dan sebagainya. Hakikatnya ini adalah ilmu sihir yang diorang belajar dekat Babylon bila mereka ditangkap dan dibawa ke sana. Saya ada bukti. Okay. Ini daripada kitab The Origins of Kabbalah. Penulis ni mengaku bahawa in Babylon, the Israelites Judeans began to wax successful in business and religion. The most profound studies of Torah, Talmud, Mishnah, and hence the Kabbalah were done in Babylon. Kenapa saya bawa isu Babylon? Sebab Babylon ada dalam Quran. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil. Allah nak cerita kita asal-usul sihir tu. Yahudi okey awal-awal. Bila dia orang dah ditangkap bawa ke Babylon jadi hamba. Dia orang dah start terbuka dengan sihir yang diturunkan kat Babylon tu. So dia orang serap masuk. Itu jadi Kabalah. Dia orang gunakan kefahaman sihir itu untuk rosakkan, tahrifkan Taurah dia. Yuharrifuna al-kalima am mawadhi'ihi. Kalau buka tafsir Ibn Ashur, apa maksud yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi? Dia kata yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi ini dengan takwilan-takwilan yang fasidah. Dengan takwilan-takwilan yang fasidah. Itu yang dilakukan dulu oleh Bani Israel. Allah kata jelas-jelas neraka, syurga, dia orang tukar dulu. Oh, ini azab rohani saja. Dia start bercakap merepek-repek tu selepas dia orang ada kontak dengan tukang-tukang sihir di Babylon. Sama juga macam Sufi Batini. Mereka start merapu-rapu ni apabila ada kontak dengan Kabalah Yahudi.
Kalau awak nak tahu, Ibn Arabi ni, dia dekat Andalus. Dan Andalus itulah pusat pertemuan segala pemikiran antara Yahudi, Kristian dan Islam. Kabalah memang sangat aktif dekat Andalus. Kabalah itu. Okay? Pada saya, Andalus ni bukanlah satu contoh untuk kita ikutlah. Madinah yang paling munawwar adalah Madinah tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Madinatul Munawwarah. Okay? Bukan Andalus, bukan Baghdad. Okay? Bukan Darul Hikmah Umayyah. Tetapi adalah Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situlah tamadun tertinggi manusia. Walaupun tidak ada piramid, walaupun tidak ada menara berkembar Petronas, itulah tamadun yang paling agung sekali. Betul? Ke nak letak Baghdad lebih tinggi dari Madinah? Sebab ada proses penterjemahan lah, kan? Ke Al-Hamra lebih tinggi? Sebab Al-Hamra ada masjid yang cantik tu. Ada garden tu. Al-Hamra tu ikut siapa? Al-Hamra tu ikut siapa? Tanyalah. Dia ikut siapa? Wahdatul wujud, logos dan huruf. Ni saya tak ada time nak cerita lagi 10 minit nak habis ni. Ni saya nak tunjukkan bahawa Kabalah ni pun wahdatul wujud juga sebenarnya. Okay? Kabalah ni wahdatul wujud. Banyak perkaitan yang saya berikan. Ni saya dah cerita tadi. Sistem abjad ni ditemui paling awal dalam sejarah. Siapa yang buat? 2 orang buat. Pertama sekali, Sargon II. Assyrian King Sargon ni Majusi. Penyembah api dan penyembah berhala. Dia bina dia punya palace tu 16,283 cubits. Sebenarnya nama dia pun 16,283. Okey. Itu satu. Kemudian, seko lagi kat sebelah barat pula, Greek ni, dia orang bina temple dia orang sesuai dengan wafak nama Tuhan dia orang. Tuhan-Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan-Tuhan dia orang. Dia God, sembah tu. Okay. And would harmonize with the gematria of various Greek gods name. Jadi yang awal dalam sejarah yang kita tahu, buat dia orang ni. So kenapa kita nak kena ikut dia orang? Apa salahnya kalau... Tapi Nabi tak bawa benda ni. Dan dia ada kemungkinan sihir. Elakkanlah, jangan buat. Okay. Ini Ibn Khaldun punya statement ni saya dah kongsi dalam muzakarah yang lepas. Okay. Dia orang ni, ilmu huruf ni, antara sebab dia sibuk nak cari Ismul Azam. Ismul Azam. Erti simya, ilmu simya tu, dia asal dari perkataan Yahudi. Simyah. Nama Allah. Dia nak cari nama Allah yang paling azam sekali. Sebab tu nama Yahweh tu, sebenarnya tak boleh disebut Yahweh. Sebab dia orang kata tak ada orang yang tahu macam nak sebut. Dan tak boleh disebut nama Tuhan itu. Dia terlalu suci, tak boleh disebut. So, dia orang pun nak carilah nama Allah yang Tuhan yang sebenarnya apa. Sibuk cari sana, cari sini. Orang Islam pun, Sufi pun ikut sekali. Ismul Azam. Ini zikir Ismul Azam. Padahal Nabi dah kasih dah Ismul Azam. Tak payah cari-cari. Dah ada dah. Tapi bila Nabi kasih, oh tak cool, tak misterius. Saya nak misteri-misteri sikit Ustaz. Kan? Kita nak cari Ismul Azam tu apa. Ini perangai apa ni sebenarnya? Dia ada penyakit tu sebenarnya. Nabi dah kasih something, tak nak juga. Nak benda lain. Nak benda lain. Anna Rasulullah SAW sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka wa anni ashhaduka annaka anta Allah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'alta Allah bil ismi allazi idza su'ila bihi atiya wa idza du'iya bihi ajab. Ada satu riwayat lain, doa dia lain sikit. Ada sebut ya Hannan, ya Mannan semua tu. Nabi kata engkau telah berdoa dengan Ismul Azam yang mana kalau kau doa dengan dia Allah takkan tolak. So ulama kata macam mana banyak riwayat Ismul Azam. So ulama kata semualah sekali. Kan? Semua nama Allah Ismullahil Azam. Khalas. Tak payah nak cari-cari. Tu bila cari yang jumpa Metatron, Tahfalush. Setan pun masukkan ini nama Allah yang sebenar padahal nama dia. Kan? Kau nak kau panggil nama ni. Ini nama Allah yang paling mulia sekali. Ya Allah rahsiakan untuk orang-orang macam kau je dapat nama Allah ni. Seronok tak? Oh, aku ada rahsia ni. Kau guna nama ni, kau boleh kawal alam ni. Kau dapat kuasa kun fayakun. Ni apa yang dia orang claim. Kau amalkan ni, kau ada kuasa kun fayakun. Sebab kau ada mandat daripada Allah. Kau ada nama dia. Macam kita lah kan. Saya orang Datuk sekian-sekian. Oh, Datuk sekian, sila masuk kan. Macam itu. Saya ada nama Ismullahil Azam. Maka jin, syaitan, langit, bumi, semuanya kena taat kepada saya. Abjad adalah sistem perwafakan yang berasaskan akidah kaum musyrikin melalui jaluran Babylon yang telah diserap oleh agamawan Yahudi dan menjadi kabalah. Ia mempengaruhi umat Islam sehingga terhasil tafsir batini wujudi. Ilmu itu sudah wujud dan diamalkan Yahudi sebelum kelahiran Rasulullah. Abjad Arab adalah lebih kurang sama dengan gematria.
Bagaimana mungkin ilmu huruf yang didakwa ilmu awliya bersandar di atas sistem akidah musyrikin? Jika ia ilmu awliya, mengapa tanjim Nabi SAW katakan sebagai sihir? Dan mengapa begitu kata-kata Ibn Abbas tentang Abi Ja'ad? Okey, dia kata begini, dia buat satu dakwaan yang sangat berani. Kalau terbukti bahawa Ibn Arabi menggunakan bintang-bintang dan huruf ni untuk meramal-ramal, maka kafirlah dia. Oish, kan? Ni saya tunjukkan. Kitab ni daripada kitab Asy-Syajarah An-Nu'maniyah Ibn Arabi. Dalam kitab ni semuanya tentang ramalan. Ya, apa yang akan berlaku kepada Daulah Uthmaniyah. Dia siap kata. Tapi kalau awak baca dia full of coding. Awak pernah tengok Da Vinci Code kan? Lagi dahsyat daripada Da Vinci Code. Dia guna huruf, dia tak guna nombor. Tapi setiap huruf tu representing a number. So dia katalah apa akan berlaku kepada Daulah Uthmaniyah apabila sin masuk ke dalam shin. Sin tu nombor, shin tu pun nombor juga. Dan apabila lam melanggar jim dan apabila kaf bertemu dengan qaf. Orang tak faham baca sekali memang tak faham. Tapi kalau awak tahu coding dia, mungkin boleh decipher. Nah, ini malam-malam lah ni. So macam mana, kafir ke tak? Ini saya serahkan kepada Ustaz Nur Hidayat untuk jawab. Ada banyak sangat. Ibn Arabi mimpi bernikah dengan bintang-bintang dan huruf-huruf. Dia mimpi dia having sex dengan bintang-bintang dan huruf-huruf abjad ni. Lepas tu dia diberikan ilmu tentang astrologi dan sebagainya. Ilmu awliya. Ilmu awliya. Ni ru'yah rahmani ke syaitani, saya tanya. Ilham daripada Allah ke ataupun daripada syaitan? Ibn Arabi adalah seorang munajjim jelas. Kalam ni, siapa yang boleh baca, bacalah. Ibn Arabi sendiri kata dia amalkan Jafar. Jafariyah tu disebut. Dia ada satu buku khas tentang Jafar.